Okay, so semalam kita dah tengok tentang daya paduan. Daya paduan maksudnya dia adalah result, hasil. Hasil tambahan atau tolakan daripada daya-daya. Okay. Jadi daya seimbang maksudnya daya paduan adalah sifar. Okay, adalah kosong. Okay, dia adalah kosong. So, kalau daya sifar adalah daya paduan adalah kosong. Okay, kalau F net adalah kosong, maksudnya ada dua situasi yang mungkin berlaku. Masih ingat tak? Yang pertama maksudnya hal laju adalah kosong. Okay, hal laju adalah kosong. Sebab kita tahu bila F sama dengan kosong, ini bermakna A adalah kosong. Okay, dia tak ada pecutan. Jadi hal laju adalah kosong. Maksudnya dia tidak bergerak. Ataupun situasi kedua, dia bergerak tetapi dengan hal laju yang seragam. Okay, hal laju yang seragam. Jadi dia tak ada pecutan. Okay, dan semalam kita dah tengok dua cara untuk menyelesaikan apa ni? Menyelesaikan tambahan vektor dua dimensi. Okay, tambahan vektor dua dimensi. Satu adalah kaedah segitiga, satu lagi adalah kaedah segi empat selari. Okay, so sebenarnya kita kembali kepada soalan ini. Jadi kita nampak ada tiga vektor. Okay, tiga vektor. 3 Newton, 4 Newton dan 5 Newton. Okay, 3 Newton, 4 Newton dan 5 Newton. Jadi saya nak kena pasti sama ada dia adalah daya seimbang ke tidak. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya lukis. Okay, saya lukis. Contohnya saya guna cara kaedah segitiga. Okay, kaedah segitiga. So first kali saya copy paste kan yang merah. Okay, yang merah 3 Newton. Okay, kemudian saya copy paste kan yang 4. Okay, 4 Newton. Okay, akhir sekali baru saya copy paste kan yang 5 Newton. Okay, 5 Newton. So you nampak sebenarnya tadi kita mula di titik ini. Okay, A ya. Lepas tu lepas kita tambah, akhirnya kita kembali juga di tempat yang sama. Jadi manakah vektor tu? Daripada titik awal ke titik akhir adalah di tempat yang asal. Oleh itu, bila kita nampak dia tak ada vektor paduan, okay, dia kembali kepada tempat asal, maknanya dia punya F adalah 0 Newton. Okay, dia punya F adalah 0 Newton. Okay, boleh. So, sebenarnya kalau kita tengok satu dimensi, contohlah, saya ada dua daya. Okay, daya ke kiri ke kanan adalah 4 Newton, daya ke kiri pun 4 Newton. So, kalau saya nak lukis, okay, saya nak lukis. So, saya lukis dengan merah dulu. Okay, 4 Newton. Daripada sini kan, titik awal. Ini saya mula. Kemudian, saya kembali kepada kepala dia. Saya sambung lukis vektor ini. Okay, saya sambung lukis vektor ini. So, nampak tak? Saya kembali kepada titik awal saya. Awal dengan akhir adalah tempat yang sama. So kita tahu daya paduan ini memang adalah kosong. Sebab 4 Newton ke kanan, 4 Newton ke kiri, akhirnya adalah daya seimbang. Okay. So you kena tahu bila kita lukis raja vektor, okay, ini panggil raja vektor, vektor diagram. Apabila titik awal dan titik akhir adalah sama, ini bermaksud dia adalah daya seimbang. Okay, daya seimbang. Kalau semalam kita tengok 3 Newton dengan 4 Newton kan. So kalau saya ada dua vektor ini, bila saya cuba tambahkan, okay, saya cuba tambahkan, saya akan dapat 3 Newton kemudian 4 Newton. Titik awal dan titik akhir. Bila saya cuba sambungkan, nampak dia punya arah adalah ke north east, okay, timur laut kan, timur laut. Jadi kita nampak
sebenarnya kalau dia ada garis, okay, dia dapat sambung daripada titik awal ke titik akhir, dia ada satu pengukuran, satu vektor, itu maksudnya dia bukan daya seimbang. Okay. Kita tahu nilai ini adalah 5 Newton daripada Pythagoras theorem. Kan? So nampak tak beza dia? Kalau dia kembali kepada tempat asal, itu adalah daya seimbang. Kalau kita ada nampak beza titik awal ke titik akhir, that means dia ada daya paduan. Okay. So sebenarnya soalan ini kita nampak dia pun juga adalah daya paduan. Tadi saya lukis dengan merah dulu, kemudian biru, akhirnya hijau. Yang soalan ini dia terbalik. Dia boleh cuba lukis dengan merah dulu, kemudian hijau, kemudian biru. So nampak tak? Akhirnya dia kembali ke tempat yang sama juga. Okay, tempat yang sama juga. So ini bermaksud dia adalah daya seimbang. Okay. Yang ini kita pun boleh cuba lukis juga. Okay. Kita lukis, kita pun dapati bahawa dia adalah seimbang. Okay. Kita cuba selesaikan. Okay, yang ini 7 Newton dengan 11 Newton. Kita akan dapat 13 Newton lah kalau kita cuba buat dengan cara yang sama. Dan kita cuba lukis, nampak tak? Kita akan dapat daya yang seimbang juga. Okay. Okay, so untuk daya, biasa bila kita selesaikan soalan, kita perlu labelkan vektor dulu. Selalu you kena tanya sendiri. Okay, tanya sendiri. Apakah vektor daya yang terlibat? Okay, apakah vektor daya yang terlibat? Okay. So, you tengok kalau untuk bas sekolah ini, okay, bas sekolah yang tidak bergerak, so jadi dia berada di atas jalan raya. So, apakah daya yang terlibat? Of course, kita tahu bas dia ada berat. Okay, dia ada berat. Okay, berat, weight lah, W, berat. Okay, ada tak daya yang lain? Ada sebenarnya. Seperti kalau you tengok skrin ini, you tengah tengok skrin ini sekarang, you duduk kan atau you terbaring ke atas katil ke. So, sepatutnya berat akan menyebabkan anda terjunam ke bawah. Okay. Sepatutnya you akan terjunam, you are sinking inside. Tetapi kenapa anda boleh duduk dengan selesa? Kenapa kita nampak bas itu dia dapat berada di atas jalan raya tanpa terjunam ke bawah? Itu sebab seimbang. Yes, okay. Itulah sebab daya permukaan jalan raya dia memberikan daya yang sama. Okay, dia memberikan daya yang sama untuk menahan berat bas. Okay. So ada satu daya yang ke atas dengan nilai yang sama. Kita panggil dia daya normal. Okay, daya normal ataupun tindak balas. Okay. Daya normal atau tindak balas ini dia adalah pasif. Okay. Kalau tak ada berat, dia tak akan ada daya normal. So dia adalah pasif. Seperti kalau saya letak laptop di atas meja, so laptop ada berat ke bawah. Dan sepatutnya bila saya lepaskan dia akan jatuh. Dan bila dia sentuh pada meja, meja akan memberikan daya yang sama untuk tahan berat itu. Itu panggil daya tindak balas. Okay. Kalau tak ada daya tindak balas, kita akan nampak laptop akan terjunam ke bawah. Okay. Dia akan tenggelam ke bawah. Okay. So sebenarnya daya seimbang ini dia adalah berdasarkan hukum Newton ketiga. Okay. Masih ingat tak? Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Di mana saya suka panggil hukum Newton ketiga ini adalah karma. Okay. Apa maksud karma? That means kalau you buat apa, you akan dapat apa. Okay. Sebagai contoh lah, kalau you cuba pukul dinding. So you pukul dinding, okay, you pukul dinding, you bagi satu daya kan.
contohnya 100 Newton, you pukul ke dinding. Lepas tu apa jadi? You, yes, you akan rasa tangan sakit, you akan ada bunyi dan juga you akan rasa you akan jerit ke apa macam mana. So kenapa you akan rasa sakit? Sebab dinding memberikan daya yang sama kepada anda. You pukul dinding sama dengan dinding pukul you. Okay, itu karma apa yang you dapat. You pukul dengan lagi kuat, you akan dapat rasa lagi sakit. Itu sebab daya tindak balas oleh dinding. Okay, so hukum Newton ketiga, dia punya pernyataan adalah bagi setiap tindakan, okay, wujudnya tindak balas. Okay, reaction tindak balas dengan nilai yang sama. Okay, dengan nilai yang sama tetapi arah yang bertentangan. Okay, arah yang bertentangan. Okay, arah bertentangan. Jadi kalau kita tengok bas ini, kalau dia punya berat adalah 10,000 Newton, maka daya tindak balas ini pun 10,000 Newton. Okay, dia bergantung kepada daya aktif. Ini adalah aktif, yang ini adalah pasif. Anda pukul dinding itu aktif. Apa yang you cuba buat? Apa yang you dapat? Pasif. Okay, itu pasif. Okay, so selalu kita akan tanya apakah vektor daya yang terlibat. Okay, that's why kalau objek pegun, maksudnya dia tak ada daya paduan. Dia punya F net adalah kosong. Okay, dia tak ada daya paduan, dia tak ada pecutan pun. Okay, okay, boleh ya. Okay, next. Okay, so R sama dengan W lah. Okay, R tolak W sama dengan kosong. Jadi R tolak W adalah formula mg. Okay, jisim darab pecutan graviti. Okay, begitu juga yang ini. Kalau tak ada tali, objek akan jatuh. Kenapa objek tak akan jatuh? Sebab ada satu daya. Daya itu daripada mana? Daripada tali. Dan kita panggilkan nama dia sebagai tension. Okay, tension. Daya tegang. Okay, daya tegang. Jadi objek ini disokong oleh daya tegang. Okay, jadi berat dan tegang dua-dua nilai dia adalah sama. Okay, dua-dua nilai dia adalah sama. Kata berat ini adalah 100 Newton, maka daya tegang pun 100 Newton juga. Okay, kalau berat ini dia lebih daripada tegang, apa yang akan berlaku? Katakan berat adalah 150 Newton dan daya tegang ini dia 100 Newton saja. Dia boleh tahan 100 Newton saja. So what happened? Akhirnya tali akan putus. Okay, dia akan putus sebab dia tak boleh tahan. Jadi kita nampak objek akan jatuh ke bawah. Okay. Okay, next. So kita ada formula T sama dengan W. So T tolak W sama dengan kosong. Jadi T tolak mg sama dengan kosong. Okay. Okay, kalau kita ada kapal terbang yang bergerak, nanti kita tengok dia pegungan, dia tak bergerak. Sekarang kalau dia bergerak, bila dia bergerak, kita nak tengok sama ada dia bergerak dengan hal laju yang macam mana. Yang seragam ke, atau hal laju bertambah ke, atau hal laju berkurang. Kalau untuk hal laju berkurang, hal laju seragam, maksudnya V masih tidak berubah. Okay. Bila hal laju tidak berubah, maka pecutan adalah kosong. Okay, pecutan adalah kosong. That means daya paduan masih adalah kosong. Okay, masih adalah kosong. Jadi kita tengok kalau kapal terbang dia mesti ada berat. Okay, mesti ada berat. Dan kalau kita nak kapal terbang cuba kekalkan ketinggian itu, maka kita perlu pastikan daya angkat. Okay, daya angkat oleh enjin itu, daya angkat adalah sama dengan daya berat. Okay, angkat dengan berat adalah sama.
Itu nak pastikan kapal terbang kekal pada satu ketinggian. Tetapi kalau kita nak kapal terbang berlepas, nak dia terbang ke atas. That means kita nak daya atas tu lebih daripada daya bawah. Barulah dia boleh naik ke atas. Jadi daya angkat akan melebihi berat. Kalau kita nak landing, kita nak mendarat. Jadi kita nak dia turunkan. Bila kita nak turun, kita nak pastikan berat itu dia adalah lebih daripada daya angkat. Jadi kita akan kurangkan daya angkat tu supaya lebih banyak daya ke bawah. Kemudian untuk hal laju seragam, maksudnya dia tak ada pecutan. Jadi daya yang ke depan adalah daya enjin. Daya ke belakang adalah rintangan udara. Biasa kalau you lari, you mesti rasa angin kan. Itu adalah rintangan udara. So kita kena pastikan daya enjin dia sama dengan rintangan udara. Dia sama dengan rintangan udara. Atau kita panggil daya tujah dan seretan. Daya tujah dan seretan. Ini adalah daya seimbang. Daya yang seimbang. So contoh kalau you tengok gambar ini, seorang pelajar hendak menggantungkan gambar 500 gram menggunakan seutas tali. So berapakah kekuatan tali yang sesuai? So kita cuba tengok berat ini berapa? W sama dengan mg. Di mana M adalah berapa kg? Kita nak tukar kepada kg ya. 500 gram sama dengan berapa kg? Yes, 0.5 darab. Biasanya kita pakai 9.81. So berapa jawapan dia? 49.5, betul tak? Newton. That means tali pun kita perlu pakai yang boleh tahan lebih daripada 49.5 Newton. 49.5 Newton. Tapi sini pakai 10 lah. So this one I skip saja. Lukiskan daya yang diperlukan supaya berada dalam keseimbangan. So yang ini maksudnya kita nak pastikan akhirnya dia punya daya paduan kosong lah. Saya rasa agak senang sikit lah. Ini tak payah tengok sangat. Ini kita pun dah tengok semalam. So semalam apa yang saya ajar adalah kita lukis menggunakan skala. Lukis menggunakan skala. That means kita ada ukuran lah. 1 cm 2 Newton. Like that. So contohnya kalau kita tengok soalan ini ya. Hitungkan daya paduan yang bertindak. So kita ada 10 Newton, kita ada 8 Newton. So akhirnya kita nampak sudut antara dua-dua vektor adalah 60 darjah. So kita cuba lukis dengan skala 1 cm 2 Newton. That means kalau 10 Newton ini adalah 5 cm dan 8 Newton ini adalah 4 cm. So terpulanglah anda nak pakai kaedah mana satu. Contoh saya nak pakai kaedah segi 4. Saya pakai kaedah segi 4. So saya copy paste saja. Copy paste saja 4 cm, 5 cm. So yang 4 cm ni saya copy satu salinan kat sini. 5 cm saya pun copy satu salinan dekat hujung kepala 4 cm ini. So saya dapat daya paduan daripada titik awal ke titik akhir. Ingat mereka bermula di mana dan akhirnya mereka bertemu di mana. Mula temu di mana, lepas tu akhirnya temu di mana lagi. Itu adalah arah. Nampak tak? Daripada kiri saya lukis ke kanan. So tunjukkan anak panah itu. The arrow. Lepas tu kita ukurlah. Ukur berapa cm. Berapa cm ini. Katakan dia 7.8 cm. That means 7.8 darab 2 adalah 15.6 Newton. Itu adalah cara
cara manual untuk kita nak tahu berapa daya itu. Kita buat secara lukisan. Okey. Okey, tetapi saya nak ajar satu benda yang tambahan lah. Satu yang ekstra. Okey, saya tahu you ambil MX kan? Okey, katakan kalau saya tak mahu guna cara lukis benar-benar lah berapa cm ke saya tak nak. Saya hanya nak buat secara calculation saja. Okey, calculation saja. So tak kisahlah you pakai segi 3 ke segi 4, dua-dua pun boleh. Okey, saya nak you tahu satu formula. Okey. Formula ini dalam MX saya tak pasti you dah belajar belum. Okey. Kalau kita ada satu segitiga, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Okey. Lepas tu yang sudut A ini dia hadap kepada sisi ini. So ini sisi ini panjang dia A. Sudut B dia hadap ke sisi ini, kita huruf besar B. Yang ini sudut C kita hadap ke sisi yang ini, kita panggil dia C besar. Okey. So dia punya hubungan, dia punya formula adalah C kuasa 2, maksudnya berapa panjang ini ya, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 A B cos C, di mana C adalah sudut ini. Okay, so pernah belajar lah formula ini? Pernah kan? So actually sebenarnya walaupun kalau you tak guna lukisan, kita boleh guna cara calculation. Okay, cara calculation. Okay, sebagai contoh okay, saya lukis ke atas sini ya. Okay, so kita nampak kat sini ada 10 Newton dan 8 Newton lah. Okay, contohlah saya guna cara segitiga. So first saya lukiskan copy paste 10 Newton dulu. Okay, 10 Newton. Okay, saya tak lukis ikut skala. Saya lukis saja sebagai satu draft supaya saya nampak gambaran tu. Okay, kemudian 8 Newton. Okay, 8 Newton. Okay, so akhirnya saya nampak daripada titik awal ke titik akhir, titik awal ke titik akhir. Okay, so ini adalah saya punya Fnet, daya paduan. Okay, daya paduan. Okay, so sekarang soalan dia, berapakah, kita nak cari ini kan, Fnet ini. So ini sebenarnya sama dengan C. Okay, C. Fnet dengan C sama. Okay. Lepas tu B adalah 10 Newton. A adalah 8 Newton. Okay. So formula dia, kita nak cari C kuasa 2, ini adalah C ya. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos sudut C. Di mana sudut C adalah hadap sisi panjang ini. So kita nak cari sudut ini. So berapakah sudut ini sebenarnya? Ada orang tahu tak berapa sudut ini? Okay, so sebenarnya kalau you tengok, kita cuba panjangkan biru ini. Okay, panjangkan ah. Okay, so berapakah sudut saya pakai pen. Berapakah sudut ini? Nampak tak berapa sudut ini? Yes, 60. Sebab ini sama dengan sini kan. Okay, so 60. Okay, so C berapa? Yes, 120. Sebab yang ini adalah satu garis lurus, straight line kan. So 60, sini adalah 120. Di mana 180 tolak 60. Okay, so jadi kalau kita nak buat pengiraan, kita boleh masukkan nilai. Okay, F net kuasa 2 sama dengan A adalah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2
tolak 2 darab 8 darab 10 cos 120. Okey. Lepas tu kita tekan kalkulator lah. 64 tambah 100 tolak berapa? 160 cos 120 berapa? Negatif 5 kan? Negatif 0.5 Anyone? Negatif 0.5 kan? Okay, negatif 0.5. Sepatutnya kalau you belajar MS, dia ada satu graf tu you boleh ingat dia punya cos 30, cos 60 dan sebagainya. Okay. So sama dengan 164 tolak negatif 80 kan? So tambah 80. So dapat 244. Okay. So F net sama dengan punca kuasa 244 sama dengan berapa? Jawapan dia? Yes. Okay. So kalau kita nak exact punya nilai 15.62 bla bla Newton kan? Okay. So jawapan ini sama dengan apa yang tadi kita ukur. So cara ini biasanya dia tak akan tanyalah dalam SPM. Okay. Saya rasa buku teks anda pun tak ada ini. Tapi sebab disedangkan you dah belajar MS, so I'm teaching you something extra so that actually you know. Kita tak semestinya nak ukur baru boleh buat. Kita boleh selesaikan dengan cara formula. Cara ini cosine rule, cosine rule. Okay. So ini satu yang extra lah. Alright. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay ya. Okay. Okay, so kita tengok sedikit contoh. Okay, so kalau yang contoh yang ini, lukis gambar raja vektor bagi daya-daya bertindak pada mesin pemotong rumput jika ia berada dalam keseimbangan daya. Okay, so kita nak kena pasti apakah daya yang ada. Okay, so untuk gambar ini kita nampak pemotong rumput dia mesti ada berat. Okay, so dia mesti ada berat ke bawah dan bila kita tolak, kita adalah tolak dengan satu sudut kan. So F biru ini adalah daya tolakan. Okay. Jadi sebenarnya dia jika dia berada dalam keseimbangan daya. Okay, so ini sebenarnya salah. Okay, dia tak ada dalam keseimbangan daya. Ini salah sebenarnya. Okay, soalannya salah. Sebenarnya dia tanya lukiskan gambar raja vektor untuk carikan daya paduan. Okay. Kita nampak daya paduan sebenarnya daripada berat dan juga daya tolak, akhirnya kita dapat daya paduan yang menolakkan rumput. Okay. So tambahan berat dan juga daya tolak, sebenarnya rumput dia ditolak dengan vektor ini. Okay. Dengan hasil tambah daripada kedua-dua berat dan juga daya tolak. Okay, soalan ni salah. Okay, lepas tu yang ini, nampak kapal terbang ni disokong oleh dua tali kan. So, dua tali itu, dia punya vektor adalah, dia akan disokong. Okay, disokong ke atas kan. Ke atas tepi serong tu. Lepas tu kita ada berat ke bawah. Okay, so kalau saya dah labelkan ini T1, ini T2, ini adalah W. So, yang ini kapal terbang dia akan bergerak kah? Dia tak akan bergerak kan sebab dia akan statik digantung kat sana. Okey. Contoh yang lain seperti kalau kita ada gambar portrait yang gantung pada dinding tu pun sama juga. Kita pakai tali kan. So, lukis tu you pilih saja mana-mana satu. Katakan saya suka pilih yang dekat dulu. W. Okey, W. Lepas tu, saya
dah lukis, contoh saya sambung dengan T2. Okey, T2. Saya copy paste saja T2. Akhirnya saya lukis T1. So nampaklah dia akan kembali ke tempat yang asal. Itu adalah daya seimbang. Okey, itu adalah daya seimbang. Okey, daya seimbang. So you can see lah, dia guna merah dulu. Lepas tu dia lukis T1, lepas tu baru T2. Okey. Okey, hitung setiap tegangan setiap tali. Okey. So yang ini saya rasa kita boleh sambung untuk next class lah. Okey. Kita nak ulang kaji balik cos dengan sin. Okey. Alright. Yang lain saya rasa you boleh tengok. Okay. Okay, saya nak tunjuk anda yang ini ya. Okay, so yang ini adalah daya vektor lah. Okay. So katakan saya letak satu dekat sebelah kanan. Okay. Saya letak satu ke atas. So di manakah daya paduan dia? Bola ini akan pergi ke mana? Akan pergi ke north east kan? Okay, di antara dua arah ini. Okay, so nampak ini cara untuk segitiga. Okay, segitiga. So akhirnya dia akan pergi ke arah merah. Okay, arah merah ini. Okay. Okay, kalau saya buat macam ini, di manakah bola akan pergi? Dia akan pergi di antara dua arah ini. Okay, copy paste saja. Nampak tak? Kita buat copy paste saja, copy paste dengan size vektor yang sama. Okay, size vektor yang sama. Okay, katakan saya sekarang ada 3. Okay. Pada copy paste. Ini copy paste. So, akhirnya dia punya daya vektor adalah ke sini. Okay, so bila kita lukis, kita ikut saja size vektor berapa cm. Okay, jangan ada yang lukis terlalu pendek atau terlalu panjang. Okay. Okay. Okay, setakat ni boleh ya. Okay, so latihan nanti saya akan sharekan. Saya dah sharekan sebenarnya. Okay. Okay, next. Yes. Slide saya belum share ya. Sekejap. Dia sabar ya, jangan. Okay, sekarang kita akan sambung tengok kepada mana buku teks saya. Mana saya simpan buku teks? Buku teks fizik. Sekejap cari. Okay, so kalau you tengok you punya buku teks, kita dah habis sampai apa you? Saya takut ada yang terkeluar nanti. Okay, you tengok you punya buku teks muka surat. Buku teks muka surat ke 10. Muka surat 10 Okay, muka surat 10 dan 11 ya. Okay, so contoh soalan contoh 1. Okay, so biasanya pertama sekali anda kena lakarkan gambar raja jasad. Okay, so bayangkanlah kita yang kelapa ini. Okay, kelapa yang jatuh dengan pecutan. So
So kita labelkan apakah daya yang terlibat. Okay. So kalau dia jatuh mesti dia ada berat. Nah, kalau dia kata tak ada vacuum, that means dia ada rintangan udara. Okay, dia ada rintangan udara. So daya yang bertindak ke atas kelapa adalah berat dan juga rintangan udara. So anda kena label, satu bawah berat, yang atas adalah rintangan udara. Kemudian hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Okay. So kalau kita nak carikan berat dia, W sama dengan mg. Okay. Di mana M adalah 2 dan G adalah 9.81. Okay. Jadi jawapan adalah 19.62 Newton. Okay. 19.62 Newton. Okay. Lepas tu kita nampak kelapa berjisim 2 kg jatuh dengan pecutan 9 meter per saat kuasa 2. Okay. So berat dia macam ini. Okay. So berat dia ke bawah 19.6 Newton. Tetapi akhirnya dia tidak pecut dengan 9.81. Dia hanya pecut dengan 9 meter per saat kuasa 2 je. Itu sebab apa? Sebab ada rintangan udara. Jadi daya paduan adalah Fnet sama dengan MA. Di mana M adalah 2 dan A akhirnya dia tinggal 9 sahaja. So 18 Newton. 18 Newton. Okay. Dan arah daya paduan adalah of course bertindak ke bawah. Okay, bertindak ke bawah. Jadi berapakah magnitude rintangan udara? Kita nampak berat adalah 19.62 Newton. Okay. Lepas tu rintangan udara kita nak cari. Akhirnya kita nampak daya paduan adalah 18 Newton. Okay. So that means kalau ini adalah kelapa. Okay, kelapa. So ke bawah 19.6 Newton. Ke atas tak tahu berapa. Tapi akhirnya at the end kita dapat daya paduan. Okay, daya paduan adalah daya paduan adalah 18 Newton. Okay. So W tolak R sama dengan F. Okay, sama dengan F. Kita nak cari F ini, R ini berapa? Okay, R ini berapa? So 19.62 tolak R sama dengan 18. So R sama dengan 1.62. Itu adalah rintangan udara. Okay. Disebabkan rintangan udara, that's why dia punya pecutan akan kurang sikit. Dia akan kurang sikit. Okay. Okay. Kemudian kita tengok contoh 2. Okay. So contoh 2 adalah tentang lift. Okay, tentang lift. Okay. So sebelum kita tengok soalan ini, saya nak terangkan dengan gunakan slide. Okay, so bila kita berada pada lift, saya tak pasti you pernah perasan tak? Kalau lift tu dia naik ke atas atau turun ke bawah, ada rasa tak kaki kita kadang-kadang terlalu berat? Kadang-kadang kaki kita terlalu ringan. Macam kita nak terbang je. Ada, yes, okay. So sebenarnya ini adalah apa yang kita nak study. Biasanya kalau lift pergi ke atas, kita akan rasa kaki sangat heavy, sangat berat. Yes, berat. Bila lift turun ke bawah atau dia pecut ke bawah, kita akan rasa macam terapung sikit. Okay. Kenapa ia berlaku macam ini? Okay. So inilah berat badanku. Masih okey ke? Okey. Berat badan dia lah, bukan saya punya. Okey, so dia punya berat W adalah 800 Newton. Okey, 800 Newton. So dia punya berat di luar lift
ada 800 Newton. Bila masuk ke dalam lift, sebab lift tak bergerak, so dia punya berat badan masih sama. Sama seperti di luar lift. Okey. Tetapi kalau dia naik apabila lift bergerak ke atas. Lift bergerak ke atas, bila dia cuba timbang dekat dalam lift tu, kenapa dia punya berat badan macam bertambah? Okey. Kenapa dia punya berat bertambah? Sedangkan sepatutnya dapat 800 Newton, tapi dia menjadi 900 Newton. Tetapi kalau lift bergerak ke bawah, yes, berat badanku berkurang. Ini perempuan yang paling suka. Kalau you nak slim, you nak langsing, you turun sahajalah. Okay, turun sampai tak tahu mana. Jangan turun ke neraka lah. Okay. So, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ia berlaku macam ni? So, sama juga. Kita nak kena pastikan apakah daya yang bertindak. Apakah vektor tu. So, pertama sekali, berat badan, W. Okay, W sama dengan mg. Dan kedua, bila saya berdiri di atas penimbang ini, bila saya berdiri di atas penimbang ini, maka tadi saya katakan ada satu daya tindak balas yang diberikan oleh penimbang untuk tahan berat saya. So at the end kita nak tengok hasil dia. Bila kita cuba compare R dengan W, yang manakah satu lebih banyak, kita akan dapat carikan daya paduan. Kalau R lebih daripada W, apa maksud dia? Maksudnya Fnet adalah pergi ke atas ke bawah. R lebih daripada W, that means Fnet, daya paduan ke atas. Sebab atas lebih daripada bawah. Kalau W lebih daripada R, maksudnya apa? Daya paduan adalah pergi ke bawah. Boleh faham bila kita compare dua ni, R dengan W. Kalau mana satu yang lebih besar, dia akan pergi ke arah itu. Alright. So, formula dia, F ini adalah daya paduan. Daya paduan. F net sama dengan R tolak W. R tolak W. So, kalau untuk lift yang bergun, mana dia pergi? Lift ini. Pergi ke atas ke, pergi ke bawah ke, dia tak ada langsung. Kalau lift yang bergun, daya paduan ada tak? Tak ada kan? So tak ada, that means F ini adalah kosong. Nampak tak? Sebab lift ini tidak bergerak ke mana-mana. So daya paduan adalah kosong. Kosong. So kosong sama dengan R tolak W. Di mana R adalah bacaan daripada penimbang. Dia nak balas nombor tu. Dan W adalah berat kita. So bila kita cuba samakan, R sama dengan W. Di mana kalau W adalah 800 Newton, that means R pun 800 Newton. That's why tadi yang situasi pertama, kalau lift tidak bergerak, berat saya di luar sama dengan berat saya di dalam. So dia sama. Dia sama. Ini kes pertama. Kes kedua. So berat sama dengan bacaan. Kes dua, kalau lift bergerak ke atas dengan hal laju seragam. Apalah perkataan hal laju seragam? Kalau hal laju seragam maksudnya apa? Maksudnya F net berapa? Dia ada pecutan tak? Hal laju seragam ada pecutan tak? Tak ada. Dia punya hal laju tak berubah kan? So dia tak ada pecutan. So bila tak ada pecutan, F pun kosong juga. Walaupun dia bergerak tetapi dengan hal laju seragam. Jadi daya paduan adalah kosong. So sama juga F sama dengan R tolak W. R tolak W. So disebabkan pecutan kosong, jadi
sama juga R sama dengan W. Okey, ini untuk lift yang bergerak dengan steady speed, laju yang seragam. Okey, so bacaan dia masih sama. Tetapi selalunya, okey, ini pun samalah kalau pergi ke bawah pun sama. Okey, pun sama juga. Sebab pecutan dia kosong, jadi R sama dengan W. Tetapi selalunya, bila kita naik lift, of course lift akan pecut. Pecut ke atas atau pecut ke bawah. Okey, so kalau untuk lift yang bergerak ke atas, apa maksud dia? Maksudnya daya paduan adalah ke atas. Okey, kalau lift pecut ke atas, that means Fnet adalah pergi ke atas. Okey, faham tak? Apa beza hal laju seragam dengan pecutan seragam? Kalau hal laju seragam, Fnet kosong. Kalau pecutan seragam, Fnet bukan kosong. Sebab dia ada pecutan. Okey, dia ada pecutan. Jadi, sama juga F tolak. Okey, F sama dengan R tolak W. Okey, F adalah daya paduan sama dengan R tolak W. Okey, so sekarang F bukan kosong, dia adalah MA. Okey, MA sama dengan R tolak W ini adalah MG. So, R sama dengan berapa? MA tambah MG. Okay, MA tambah MG. Sebab yang ini kita pindah ke depan. Okay. So, that's why kalau kita katakanlah lift ini pecut dengan 2 meter per saat kuasa 2. Dan saya punya jisim adalah 80 kg. Okay. Tadi katakan kalau yang ini adalah 800 Newton kan. So, R sama dengan MA adalah 80 darab 2 tambah 800. So, berapa? 960 Newton. So, that's why bila lift pecut ke atas, bacaan nampak dia lebih besar. Lebih besar daripada berat. Okay. Dari segi pengiraan kita nampak. Kalau lift naik ke atas, so R sama dengan MA tambah MG. Okay, kalau lift pecut ke bawah, okay, kalau lift pecut ke bawah, so sekarang daya paduan adalah ke bawah. Okay, daya paduan adalah ke bawah. Jadi sekarang, okay, saya tak nak you tengok yang ini lah. Ini agak complicated. So you tengok daya paduan ke bawah, that means berat lebih daripada tindak balas normal. So F sekarang sama dengan W tolak R. Tadi kalau pecut ke atas, F sama dengan R tolak W. Okey, ni untuk yang atas, pecut ke atas. Untuk pecut ke bawah, sebab bawah dia punya daya lebih besar. Okey, so W tolak R. So MA sama dengan MG tolak R. Jadi R sama dengan MG tolak MA. Katakan dia punya A sekarang pun sama juga 5 ms negatif 2 katakan. 2 lah, 2 ms negatif 2. So MG adalah berat dia 800 tolak 80 darab 2. Kita dapat 800 tolak 160 sama dengan 640 Newton. Sekarang dia kurang daripada berat. Nampak tak? Okay, that's why dia explain kenapa kalau lift bergerak ke atas, kita punya kaki akan rasa berat sikit. Tapi kalau lift dia pecut ke bawah, kita punya kaki rasa akan ringan sikit. Okay, so conclusion. Okay, so conclusion, kalau lift tidak bergerak atau lift bergerak dengan hal laju seragam, R sama dengan W. Okay, R sama dengan W. Kalau lift pecut ke atas, F sama dengan R tolak W.
Okay, F sama dengan R tolak W, di mana kita ada inilah yang biru ini. Kalau boleh you catatkan. Okay, yang ini. R sama dengan mg tambah ma. Kalau lift pecut ke bawah, kita akan dapat R sama dengan mg tolak ma. Okey ya. Okey, so jadi anda boleh tengok contoh 2 dalam buku teks. Okey, boleh cuba tengoklah, fahamkan apa yang masuk dalam tu. Okey, kita dah sampai masa. So, next time saya akan explain lagi satu lagi contoh iaitu sistem takar. Okey, dan kita akan bincang sedikit soalan lah.